wabarakatuh. Okay, alright. So boleh tak kita touch energy sikit malam ni? Kepada yang tahu boleh unmute Okay, alright. So apa khabar Sagu? Baik. Sangat baik. Baik, amat baik. Oh yes. How are you feeling today? Good, very good. Very good. Excellent. Yes. Oh yes. Okay, alright. Thank you very much. Okay, so dengan rendah diri, ada sedikit disclaimer sebelum kita mulakan sesi perkongsian. So perkongsian ni tak lain tak bukan hanya untuk beri galakan dan sedikit panduan lah kepada kita semua. Dan bisnes Tagaful ni dia bukanlah bisnes yang terbaik, cuma alhamdulillah ia adalah yang terbaik kepada saya. Jadi dengan rendah diri saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya selama sekian tahun dalam industri prudential. Okay, alright. So kita move next. Air dia air Milo boleh? Air Milo ya? Ya. Okey, apa lain? Lain, lepas tu bagi saya mix and match. Mix and match bubur dengan kentang. Okay, alright. Okay, sedikit berkenaan dengan berkenaan dengan background saya. Okay, alright. So alhamdulillah tahun ni dah berumur 32 tahun. Okay, and then saya dilahirkan di Penang. Sekarang menetap di Pontian, Johor. Dan alhamdulillah saya anak kedua daripada 3 beradik dan alhamdulillah saya dah berkahwin dan memiliki 3 orang anak. Okay, so saja saya kat sini ni. Siapa yang ni, kalau ada geng-geng Melaka nanti boleh PM dulu pernah sekolah di Sekolah Kebangsaan Bacang Melaka, sekolah menengah kebangsaan tertuah di Melaka juga. Basically kalau ikutkan daripada tadika sampai ke SPM lah, saya menetap di Melaka and then masuk MRSM Seting Negeri Sembilan 2 tahun and then asasi sains UiTM Shah Alam. So siapa ada tim UiTM Shah Alam ataupun UiTM di hatiku boleh PM, boleh roger-roger. And seterusnya saya teruskan pendidikan jazah sarjana muda perubatan UiTM Selayang. So kalau ikutkan ada seorang sahabat saya, Dr. Anaf dalam ni juga. Beliau adalah klien, sahabat dan insyaAllah doakan beliau pun turut serta dalam bisnes ni. Okay, so waktu nak buat slide ni sajalah duk tengok balik apa yang pernah dah lalu kan sebelum ni. So rupanya boleh tengok, rupanya banyak kali kot ada experience kerja international punya company. Yang pertama Pizza Hut, yang kedua McD, yang ketiga Petronas. Ada sedikit bisnes waktu zaman student. Nak cari makan kan, nak survive. Dan alhamdulillah selepas habis belajar tu alhamdulillah saya dengan wife kami ditempatkan sebagai doktor pelatih di Hospital Putrajaya selama 2 tahun, houseman. And then seterusnya kami kami ditempatkan di klinik kesihatan Pontian. Sebab itulah sekarang menetap di Pontian sebagai seorang doktor, MO, medical officer. Dan pada tahun 2017 saya bermula berkecimpung di dalam bisnes Prudential sebagai part-time agent, and then alhamdulillah pada September 2018 saya berhenti sebagai seorang doktor dan menjadi perunding takaful sepenuh masa sehingga kini. Okay, alright. So gambar kanan tu dia menjelaskan bahawa hobi yang dah lama tak repeat, memancing lah. Basically gambar ni saya memancing di dalam trip Prudential di Krabi kalau tak silap. Waktu tu kita tengah-tengah makanan sambil tu kita mancing sekejap. So mana boleh kita pergi. Okay, alright. So next. Okay, so setiap daripada kita akan ada melalui liku-liku kehidupan tersendiri. So ini antara sedikit lah perkongsian saya yang apa yang kami dah lalui sebelum ni. So pada waktu saya houseman bersama isteri saya, kami bertugas di Hospital Putrajaya selama 2 tahun sebagai doktor pelatih. Dan dalam masa sama kami menetap di Port Dickson. Ulang alik hampir setiap hari. Post call, on call, semua tu ulang alik. Ada orang mungkin nak pergi Port Dickson tu kena merancang. Minggu depan nak pergi Port Dickson. Tak, kita orang hari-hari. So reason dia kenapa? Sebab alhamdulillah pada lebih kurang 2-3 bulan pertama kami bertugas di Hospital Putrajaya. Alhamdulillah anak pertama kami, Said Izri Rizki, dilahirkan alhamdulillah. Juga pada waktu tersebut keluarga mertua saya lah yang pada waktu tersebut
boleh bantu kami untuk membesarkan anak tersebut. Sebab ada beberapa rintangan untuk jaga di Putrajaya ataupun di Bangi waktu tu. So, alhamdulillah. Dan salah seorang yang bantu untuk jaga adalah adik ipar saya sendiri, Izzan Nadira. Beliau sendiri juga salah satu full-time agent di Asal Group Kajang. Okay, so selama 2 tahun tu lah dengan kalau pasang pun ada Pro2 Viva dengan NGV. So Viva dikenali dengan kereta yang murah, jimat minyak. So disebabkan tu lagi kami travel hari-hari agak jauh jaraknya, boleh jamak, hampir-hampir boleh jamak setiap hari. Kami NGV kan juga Viva ni. So mungkin ada yang tak pernah jumpa NGV ni, tapi kami pecah rekod kot setakat ni. Viva NGV. So kereta tu pun dah cabut NGV dia, sekarang dia on petrol saja. So mungkin di mata individu di luar sana kata sebagai seorang doktor macam mewah semua tu kan. Yes, alhamdulillah syukur lah, cukup makan semua tu. Tapi cerita di sebaliknya hanya kita setiap individu saja yang tahu liku-liku kehidupan tersebut. So atas sebab inilah pada waktu tersebut terlintas di fikiran saya, sampai bila saya nak macam ni? Adakah ini lifestyle yang saya nak? Sebab waktu tu baru bertugas. So kalau nak pension umur 60 di sektor kerajaan. Okay, waktu tu baru umur 20-an. So kalau nak pension ada 40 plus years. So adakah ini? So kalau nak cakap pasal career wise, alhamdulillah kalau di KKM, di sektor perubatan doktor, peningkatan grade tu agak mudah, agak cepat lah. Dari segi kewangan tu pun bertambah lah, naik grade naik tu. Tapi dari segi lifestyle, sebab kenapa? Senang je. Kita nak tengok lifestyle yang kita nak tu, kita tengok kita punya superior. Macam dulu houseman, kita tengok kita punya medical officer. Lepas medical officer, kita tengok kita punya pakar. Lepas pakar, kita tengok punya konsultan, senior konsultan dan seterusnya. Memang akan ada peningkatan dari taraf hidup semua tu. Tapi adakah ini lifestyle yang saya nak? Maksudnya, kalau di hospital lah, di mata masyarakat umum, kita pun boleh nampak kan kesibukan semua tu kan. Alhamdulillah tanpa doktor tak adalah sektor kesihatan awam sekarang ni dan swasta sekarang ni. Syukur alhamdulillah. Tapi setiap daripada kita ada impian masing-masing kan. So kita tak boleh pukul rata. So andai kata anda tergolong di dalam golongan yang sama di dalam kita semua ni, jomlah kita buat takaful ni. So atas sebab itulah saya mencari-cari apa benda yang saya nak cari sebenarnya. Adakah saya nak pension macam ni ataupun saya nak cari something excitement baru. So, okay, boleh move next. Arvin Kumar. Menarik, kenal nama ni. Okay, alright. So, okay, selalu kita nampak ada macam kata-kata motivasi semua kan. Salah satu contohnya dia tulis itu, one small step can change your life. Itu adalah kata 1000 langkah bermula dengan satu step yang pertama, macam tu lebih kurang. So, step saya yang pertama pada waktu tersebut, alhamdulillah pada waktu tersebut sepatutnya saya dengan wife post call tu dah hari ni kerja penuh, besok kerja sampai petang, and then petang tu dah boleh balik. Tapi kami tak larat sangat nak balik sebab on call tu bukan macam dalam cerita ER semua tu. So mungkin rakan-rakan info saya dekat sini yang pernah melalui houseman kan, dia bukan macam tu on call, bukan on call duduk lepak pun tidak. Pertama-tama waktu houseman, kami cari pengalaman sebanyak mungkin pada waktu tersebut. So memang kalau post call tu macam ni lah lebih kurangnya tersadai. Dapat lelap macam ni pun dah cukup baik dah, dah segar dah. Dapat baring tu pun dah cukup baik lah. So kadang-kadang berbahaya. So lepas tu kita rehat jap. So pada waktu rehat tersebut, entah macam mana tergerak hati untuk saya buka Facebook, saya scroll and then terjumpa satu post dan beliau adalah introducer saya. So saya stranger lah dengan introducer saya yang mengenalkan saya dengan bisnes takaful ni. Beliau adalah Encik Syed Razan Shah. So beliau adalah leader di Asal Group Kajang. So scroll Facebook dia, ada tengok sikit pasal kereta dia, pasal lifestyle dia semua. Saya kata macam menarik tak? So saya pun tertiar. So exactly apa yang saya PR ni itulah tulis saya. Salam, saya Arif, friend of Tamarul Afiq during MRSM. So kita macam muncul friend ke waktu tu. Itu dia jawab. Itu saya tulis, scroll profile tuan, nampak tuan kerja kuat and dream big. I believe that you live your dream. Speaking tu. So congrats. And then this is my first step. Syukur alhamdulillah, tak tahu kenapa dipermudahkan, mungkin doa wife, doa baby ke, doa mak ayah sekali. Kisahnya bermula kat sini lah. Perjalanan tu bermula sini. So kalaulah saya tak tegur ni, mungkin saya tak bermula dalam bisnes takaful ni. So
apa yang mungkin anda boleh ambil daripada first step ni adalah macam malam ni lah. So mungkin teguran pertama, anda punya introducer, kawan-kawan, contoh macam Zul ajak kawan-kawan dia, Amirul ajak kawan-kawan dia, semualah yang benda ni. So bila diorang ajak tu mungkinnya first step pada anda semua untuk mencebur dalam bisnes baru ni, dalam industri baru ni, excitement baru. So why don't lapangkan dada, kita belajar benda baru untuk malam ni. Okay, right. So next. Okay, so antara perkongsian terawal Syed Razlan Shah, beliau berkongsi kat sini dengan saya lah. Exactly macam ni rupa dia. Dia kata, Arif, basically simple je. Kita kejar dunia dan akhirat. Akhirat ni selama-lamanya memang kita kena kejar. So dunia ni kita kena kejar juga untuk bekalan untuk akhirat juga nanti. So kehidupan harian di dunia ni basically berpegang pada dua perkara ni lah. Satu adalah wang ringgit untuk kehidupan harian diri sendiri dan juga keluarga. Dan yang kedua adalah masa untuk keluarga. Okay, so ada 4 kategori individu dalam dunia ni. The first one, tak ada wang ringgit ataupun tak cukup wang ringgit tapi ada banyak masa. Siapa? Contoh waktu saya student. Kawan jam lepak pergi KLCC semua. Tapi boleh cuci mata saja tapi tak ada duit untuk spend. Banyak masa. Okay, yang kedua pula, ada banyak masa tapi ada banyak duit, ada banyak kewangannya, financial okay, tapi masa untuk keluarga tak ada. So sibuk dengan kerja saja, anak tak nampak membesar. Waktu lahir macam tu, tiba-tiba tengok dah SPM dah. Bila dah besar, dah matang, dia pun dah lupa lah kita. Sebab kita pun lupa dia waktu kita membesarkan dia. So kita subkonkan kita punya tugas membesarkan anak tu kepada orang lain. Yes, kadang-kadang terpaksa, tapi kat sini insyaAllah ada pilihan. So why don't kita cuba pilihan yang ada ini, option yang ada ini. Okay, yang ketiga adalah tak cukup wang ringgit, tak cukup juga masa. Maksudnya pagi kerja lain, siang kerja lain, malam kerja lain. Sampai bila? Sampai bila nak ulang-ulang benda yang sama tu? Sebagai contoh, waktu saya sebagai MO dulu, saya tak condemn mana-mana doktor lain. Saya hormati anda semua adalah frontliner dan anda semua adalah orang yang kita sanjungi sepanjang COVID ni dan sepanjang hayat lah, insyaAllah. Okay, tapi waktu saya MO dulu tu, so kalau saya nak extra, alhamdulillah kerja hakiki tu dah ada dah untuk keluarga. Dan dalam masa sama keluarga di kampung ataupun adik-beradik pula perlukan bantuan. So siapa yang nak bantu diorang kalau bukan kita? So kita pun kerjalah kuat. So nak kerja kuat macam mana? Caranya antaranya lokum ataupun buat OT semua tu kan. So siang pagi malam tengok anak dah tiba-tiba dah birthday dia lah. So macam minggu lepas tu tiba-tiba birthday lagi. Benda tu berlaku untuk anak pertama saya. Memang realitinya kami nampak macam tu. Macam tiba-tiba is dah besar lah. So tak nak lah macam tu untuk anak kedua, anak ketiga kan. So itu antara point saya lah macam okay, ni pun saya tak nak juga. Pertama saya tak nak, yang kedua tak nak, yang ketiga pun saya tak nak. Dan yang keempat, insyaAllah ada wang ringgit untuk keluarga. Untuk kita mungkin satu pinggan, satu kali makan je. Kalau tambah pun pinggan nombor 2. Tapi pinggan-pinggan di kampung, mak, ayah, adik-beradik tu. Okay, itu insyaAllah ada ekstranya dan insyaAllah ada juga masa yang ekstra untuk keluarga. Bukan sekarang, bukannya masuk dalam Prudential terus dapat masa, tidak. So dia ada step dia, ada proses tu. InsyaAllah by time mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita ada dua-dua ni. Okay, ada jalan dia. So follow dia punya guidelines betul-betul. So atas sebab itulah, saya terbuka hati sebab dia kata nak dapat dua-dua ni, wang ringgit dan masa ni, salah satunya adalah, caranya adalah bisnes. Salah satu bisnes adalah bisnes dengan Prudential. So saya pun tak boleh ngah, tak nak buang masa dah, cukuplah setahun setengah saya waktu houseman tu, saya kata okay, saya nak start sekarang part time, saya jalan je. Dia kata busy ni doktor, boleh ke buat? Saya kata tak apa, it's okay. Busy tu, saya selama-lamanya memang saya akan busy, so saya kena cari jalan untuk keluarkan daripada lubang ni lah, hole ni. So kalau saya tak buat something, saya akan stuck dalam hole ni selama-lamanya. So that's why lah saya kerja kuat. Dia marah ke tu? Dia marah siapa tu? Okay, right. So next. Okay, alright. Sekejap. Okay. Okay, alright, dah dah. Okay, so alhamdulillah journey pun begin. So contracted pada April 2017 dan full time pada September 2018. So inilah gambar kami yang latest daripada subgroup JB. So subgroup JB dulu kecil je, sikit je. Rasanya sebaris je kalau ambil gambar.
waktu tu saya part time. So alhamdulillah sekarang grow, ramai. Jadi muda Gen Y dalam sebaya lah kita. Okay, right. So next. Okay, alright. So ni antara hari-hari terawal saya di dalam Prudential. So gambar-gambar ni mengingatkan saya mengingatkan BMI saya pernah normal. Sekarang ni terkucil sikit saja. So gambar kiri atas tu alhamdulillah atas support wife, anak-anak. Ni waktu weekend lah. Habis dia kerja, waktu part time doktor tu. Habis dia kerja, office hour ataupun weekend, terus cakap wife, jom ada appointment dekat Negeri Sembilan, ada appointment kat KL, ada orang mau ikut. Ni naik kereta Saga BLM waktu tu. Saga tu masih ada lagi, banyak jasanya sampai sekarang. So terima kasih juga kepada isteri dan anak saya. Dan lain gambar kedua kanan tengah tu, itu antara orang kuat saya lah, Cik Pai, Puan Pai, Mr. Edwin dan juga Zaid. So kereta putih tu pun banyak jasanya. So berterima kasih, saya berterima kasih kepada semua yang support pada peringkat awal. Kalau join Puan Pak I punya kereta, confirm ada makanan waktu trip dia. So saya rasa terjamin dalam bisnes ni. Okay, right. Yang ketiga, yang kanan tu alhamdulillah bermula-mula untuk bergambar-gambar dengan kereta-kereta yang tak pernah lah saya nak ambil gambar ke ataupun nak berimpian. So waktu-waktu ni lah baru saya kenal. Oh ni. So by the way, kalau perasan nombor 5900 tu itu adalah nombor star group. So kita ada klik dia kat situ. Okay, right. So yang kiri bawah tu untuk antara rakan-rakan saya yang masih berjuang sampai sekarang, kita bersama Cik Fadil, Akram, belakang tu Jagung, itu ada bos Fizi belakang tu. And then kalau tengah bawah tu ni activity direct approach. Okay, direct approach basically yang kalau kita nampak dekat bank tu, kat bank bagi flyer semua tu, macam tu lah saya pada peringkat awal. Tak susah. Dia susah dia adalah nak rendahkan ego tu. Sebab pada waktu pagi kerja dekat klinik kesihatan, waktu petang subhanallah, waktu petang lokum kat klinik swasta. Dan kat maghrib pun sebelum balik tu singgah kat Maybank ni. Tiba-tiba ada prospektor aku. Macam kenal? Macam kenal? Dia macam beli kan. Dia cakap, ya betul, kita jumpa kat klinik tadi. Oh doktor kan? Tak apalah, tak kisahlah. Waktu tu memang malu, memang segan. Tapi whatever it is, saya ambil nombor dia dan alhamdulillah jadi klien dan alhamdulillah dah berkembang daripada mereka. Okay. Yang kanan pula tu, bawah tu, itu adalah cikgu saya, guru saya, antara kakak saya di dalam bisnes ni. Kak Su, kita punya welcome tadi kan, rancakkan beliau. So beliau banyak mengajar saya lah macam mana nak direct approach tu. Beliau jugalah yang menghilangkan rasa sifat malu untuk bercakap dengan orang ramai kat luar sana. Sebab waktu dulu dekat klinik, orang datang cari kita sebagai doktor untuk dapatkan rawatan. Yang ni tak, kita kena cari orang untuk bagi tahu ada rawatan kewangan untuk kesihatan ni. Nak tunjukkan diorang, nak jumpa diorang sebelum diorang jatuh sakit ataupun diorang, kita pun tak nak diorang yang buruk-buruk kan. Tapi berubah benda tu, 180 degrees. So Kak Su dan semua yang ada dalam gambar ni banyak bantu saya pada peringkat awal sampai sekarang. Okay, so next. Okay, alhamdulillah. So this business is very rewarding. So bila kita kerja kuat, ni pun tak cukup kuat, ada banyak lagi yang lebih kuat kat luar sana. So bila kita kerja-kerja, kita share dengan rakan-rakan, bro jom dah buat medical card. Kalau jatuh sakit ke apa, at least tak korek duit simpanan. Lepas tu ada pula orang kata, saya kerja government. Yes, kerja government tapi waiting list sama, ada benda yang saya kena bayar. Dan borak-borak, alhamdulillah terbuka hati buat medical card. Okay, buat medical card. And then kebetulan baru-baru ni ada few clients lah yang warded dan alhamdulillah waktu tu rasa macam bersyukur lah. Kita tak boleh bagi mereka duit untuk rawatan tu. Sebab kita pun tak boleh lah nak bantu family sendiri kan. Tapi alhamdulillah lah. Bil klien, bil kawan-kawan RM18,000, RM20,000, RM30,000, RM60,000, bil kematian RM65,000. So semua tu Prudential bantu. Dengan permulaan kita kongsi ilmu takaful ni kepada mereka. So itu niat asal. Dalam masa sama kita nak tambah income untuk family tu lah. So eventually dalam seterusnya kita ada MAP Days. MAP Days ni apa? Monthly Award Presentation Days. So setiap bulan akan ada recognition last month punya production. Contoh production number of case and then jumlah case, semua tu lah. So ni antara yang pernah kita lalui lah. Dan korang semua akan lalui semua benda ni nanti. InsyaAllah saya yakin. Sebab semua ada dalam ni semua adalah hebat. Yang muda-muda yang bertenaga. So ada Haikal sekali, Cik Haikal, saya pun ada pergi dengan dia hari tu, ada reward dekat KL bersama-sama. Panjang cerita dia, tapi terima kasih Haikal untuk pengalaman tersebut.
Okay, so next. Okay, ni sedikit lah. So macam mana dulu kita dekat sekolah, dekat universiti. So kita kalau boleh nak buat the best. So dalam Prudential ni juga, yes. Kita buat the best dan reward tu pun akan datang sekali. Okay, alright. So next. Okay, ini sedikit recognition by Prudential lah. So kalau tengok yang warna merah ni recognition. Sebagai contoh, yang pertama kiri atas tu nombor 17 daripada keseluruhan ejen seluruh negara dalam kategori Life Club. Life Club ni maksudnya kita bagi kita punya klien ada sufficient amount of hibah yang sepatutnya. So tahun 2020 tu alhamdulillah nombor 17 daripada 22,000 ejen. Dan saya yakin ramai lagi daripada anda yang akan buat lebih baik daripada saya. And then 14 kali Life Club qualifier. Life Club ni ada ni lah benda ni. Ni basically ada recognition by Prudential juga, alhamdulillah. So Prudential Wealth Planner dari tahun 2018 sampai tahun 2021, Executive Wealth Planner 2020. So anda semua akan lebih jelas lah apa benda semua recognition ni. And then bagusnya juga dalam Prudential ni dia Apple friendly. Dulu saya tak suka Apple, saya kata saya Android sahaja. So boleh dapat gadget yang pertama dan seterusnya. So ini antara yang dapat sekarang lah. Free Apple Watch, free iPad, so kita dah mula suka dan mahir dengan Apple pula sekarang ni. So let's say kalau anda yang tetap dengan Android, tak apa, it's okay. Dapatkan saja reward tu dan boleh jual, dapatkan duit tunai tersebut. Tak ada masalah, tak ada paksaan pun. Okay. So kalau yang next pula yang belah kanan ni. Okay, right. Ni antara trik-trik percuma yang saya terima. So yang pertama atas tu Star Club Lisbon, Portugal. Alhamdulillah, first time pergi ke negara Europe. And then Prudential juga, atas sebab Prudential lah saya buat saya punya pasport. Yang pertama, tak pernah ada pasport sepanjang hayat sebelum masuk ke dalam bisnes Prudential ni. So Portugal dapat pergi, and then Star Club Istanbul tak dapat pergi disebabkan oleh COVID dan Prudential tukarkan kepada wang ringgit, lebih kurang dalam 11,000, 11 ke 10,000 macam tu, saya lupa dah. Dan Star Club Rome pun sama, tahun 2020 waktu COVID pun tak boleh pergi. So sama juga Prudential tukarkan kepada cash lebih kurang dalam 11, 10,000 macam tu. Dan alhamdulillah kita boleh reward pada family lah, kan? Dan Star Club Langkawi, Yang tadi Star Club tu adalah by Prudential. Yang bawah ni kalau perasan Star Club, bukan Star Club, Star Club. Ini pun power juga. Yang ini Star Group punya reward sendiri. So Star Club Langkawi ni trip ke Langkawi memang makanan 5 star semualah, basically semua tu makanan 5 star, and then dia punya flight semuanya free and easy, just datang berlenggang bawa baju je. Kalau tak nak bawa baju pun tak apa, beli baju kat sana. So okay, so tak payah risau nak bawa macam mana, itinerary semua dah ada. So memang enjoy, trip Prudential memang best. And then Star Club Tioman, insyaAllah bulan Mac ni kita akan pergi. And then Star Club Krabi, ini pun best juga. Ni antara yang best lah, seronok sangat. Betul? Okay, itu Star Cruise to Phuket. Ini Star Cruise to Phuket ni adalah trip pertama saya bersama sahabat saya di Pontian, Bang Akram. So kami naik kereta saga saya pergi ke pelabuhan Kelang pada waktu tersebut, and then naik ke cruise, dan macam percaya tak percaya je, alhamdulillah kita orang naik cruise dan berlayar ke Phuket, and then macam-macam lah yang berlaku kat Phuket. So what happened at Phuket, stay at Phuket. And then balik ke Penang, tu kat Penang pun ada tragedi sikit, tapi tak apa. And then patah balik ke Kelang, dan alhamdulillah very enjoyable. Semuanya free and easy. And then Shenzhen, China. Ini pun antara trip yang best lah. Walaupun orang kata lah China je, tapi bila pergi dengan kawan-kawan, selalu kalau trip kadang-kadang kita pergi seorang-seorang, kita pergi yang season. Ini best. Kita kerja sama-sama dekat Malaysia, kita jalan sama-sama kat sana. So bila kita jalan-jalan, kita punya leaders ke apa tak ada sebut langsung pasal production ke apa. So okay, enjoy lah, makan jalan semua. So itulah maksud trip. Dia tak ada fikir apa-apa. Bila balik, rehat-rehat, dan boleh sambung kerja macam biasa. Tak ada masalah. And then income commission sales jalan macam biasa. And then bawa pula perfect holiday, sama juga tak dapat pergi sebabkan COVID. Alhamdulillah, Prudential tukar kepada RM2. Tak ingat, lebih kurang 2,000 ke 3,000 macam tu. Syukur, alhamdulillah. Okay, so next. Okay, so itu sedikit cerita saya. So cerita anda lebih penting untuk yang akan datang ini.
Okay, so next. Okay, so bila kita buat business, memanglah kita nak income, kita nak profit. So dalam Prudential, kita punya income adalah commission. So saya terangkan macam mana commission tu, structure commission tu. Okay, next. Okay. Okay, so saya nak highlight kat sini. Commission kita sebagai agent adalah selama 6 tahun. Saya ulang lagi sekali. Commission kita sebagai agent adalah selama 6 tahun. Kali kedua, saya ulang lagi sekali. Kali tiga je. Commission kita sebagai agent adalah selama 6 tahun. Apa maksudnya? Bila kita buat satu sale, so sale tu kita akan dapat commission bulanan selama 6 tahun akan datang. Okay? Right. Okay, so tahun pertama 30%, tahun kedua ada drop sikit 20% dan tahun ke-6 dia makin drop 15%. So pada peringkat awal bila saya tengok macam ni pun saya macam ya betul nak buat bisnes tapi makin drop. Tapi macam mana? So jangan risau sebab daripada satu klien kita akan grow. Yang belum kahwin waktu tu kita sign up dia belum kahwin. Waktu dah kahwin dia buat wife pula. Dia dah ada wife, alhamdulillah ada anak pula. Bila ada anak kedua pula. Betul dalam tempoh sama pula ada kawan-kawan dia pula. So kita boleh grow banyak. Stay long and stay strong in this business. Okay, ni commission. So kita move next. Okay, next. Jadi, okay kan? Okay, alright. Sebagai contoh, let's say lah, yang kiri ni nama dia Farizul. Contohlah Encik Farizul, saya cerita kat beliau berkenaan dengan medical card. Okay, cerita pasal medical card. And then dia kata, okay lah Arif, saya setuju. And then bila kira, dia punya quotation is RM200. Okay lah, RM200, jalan. Saya nak buat medical card, hibah contohnya. So apa nak share tu, kita boleh share, kita akan terangkan dalam training. Okay, jangan risau. And then pada tahun pertama, commission kita setiap bulan adalah 30%. So klien bayar RM200 bulan ni, kita dapat RM60. Klien bayar lagi bulan depan, dapat RM60. So itu baru satu klien. Satu bulan kita ada 30 hari. Okay, let's say lah dalam tempoh 30 hari ini, kita ada 10 kes dan saya yakin kita semua boleh buat. Dan waktu tu saja, katalah 10 kes yang sama, RM200, RM200, RM200. So, bulan yang pertama saja, commission dah RM600. Okay, ni kita baru cerita satu bulan. Okay, kita move next. Okay. Let's say lah, ni tahun 2022. Okay, so let's say lah, bulan Januari kita buat 10 kes, ada RM600 commission. So bulan Februari, kita pun share lagi. Senang je, tak cover ni. Share, orang kata okay, dapat commission. So bulan Februari buat lagi dapat 10 kes yang baru, dapat RM600 baru, tambah RM600 commission bulan Januari, waktu tu commission dah RM1,200. Dan bulan ketiga, let's say lah kita maintain, buat 10 kes juga, kes tu bernilai RM200 sebulan. So dah ada commission sebanyak RM1,800. So let's say lah pada tahun ni kita buat sale daripada Januari sampai Oktober. November, Disember kita tak kira lagi. Let's say sampai Oktober saja. So kita maintain 10 kes setiap bulan selama 10 bulan ni. So waktu tu klien kita dah ada 100 klien dan income pada bulan 10 tu kita maintain konsisten dah ada RM6,000. Okay. Alright. So ini baru setahun. Tadi saya highlight 3 kali kan. So commission selama berapa tahun? Selama 6 tahun. So tahun pertama kita dapat ni, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Dan pada tahun kedua kita akan dapat rasa commission yang double kat situ. Okay, alright. So next. Okay, so dalam bisnes ni juga saya mula berjumpa lah dengan individu yang income sekian. So kita boleh belajar daripada mereka. Macam mana kau buat macam ni? Buat macam ni. So bagus dalam Prudential ni, kita saling support. Dia tak ada macam, tak nak rahsia. Nanti kalau aku share kau tahu pula. Tak. So bagusnya, so saya borak-borak dengan senior ni, dia punya ni macam ni. So belajar macam mana. Okay, so next. Okay, so jumpa pula senior ni, kita tahu kan, dia punya production kan. Macam, macam ni. So kita belajar dengan dia. So belajar lagi. So ada pula yang commission RM27,000. Kita belajar lagi. Macam mana kau buat? Dia kata buat startup, buat POP, buat apa. Semualah. So macam mana dia share. So and then jumpa pula yang RM41,000 pula commission sebulan. Plus bonus lah. Ada pula yang pada peringkat awal. Saya tak jumpa mana gambar tu.
tapi saya pernah peringkat pada awal tu saya pernah jumpa macam ni lebih kurang dia punya tu adalah 100,000. Macam ya betul business. Dulu saya macam alah lantak kau lah kan. Tapi ego, that one is ego. Sebab kata duit banyak buat apa, tapi duit banyak tu banyak benda boleh bantu. Basically family kita semua tu. Kita bukan nak bermewah saja, family kita tu. Sebab tu tanggungjawab. Walaupun kita dah besar macam mana pun, mak ayah still tanggungjawab kita. Macam mana kedudukan kita kalau kita je lepas tapi mak ayah kat kampung tak lepas-lepas lagi. Okay, so jomlah kita bersama-sama kerja kuat dan do the best lah for our family. Okay, so next. Okay, selain daripada itu, selain daripada commission, kita ada free trips dan juga more rewards. Reward apa lagi? So next, kita tengok lagi. Okay, alright. So, ni contoh reward pada tahun lepas. So, bagusnya Prudential setiap bulan, setiap kuarter, setiap tahun mesti ada reward-reward yang menarik. So, contohnya November sampai Disember, still dapat free trip di Langkawi. Commission still is commission, free trip Langkawi still free trip. Tak ada pula macam, okay, kami bagi free trip Langkawi, commission kita tolak sikit. Tidak. Commission is commission, trip is trip. And then buat case dapat RM608 cash bonus. And then free trip Club Med. Club Med saya pun tak nak pergi. So Club Med punya voucher tu dia nak bagi 2,500. Semua ubat dapat commission dapat juga Club Med tu. And then ada income booster lah. Banyak betul. Tapi yang paling penting yang saya nak highlight adalah setiap tahun kita ada yang paling bawah tu. Yang paling bawah ni apa? Kita panggil Star Club. Setiap tahun ada Star Club. Star Club ni apa? Yang tadi tu. Yang pergi Portugal, yang pergi Istanbul, yang pergi Rome, yang pergi Astoria, semua ni kan. Semua ni kita panggil apa? Kita panggil Star Club. Star Club ni adalah trip percuma 5 star by Prudential. Commission dia padu dan dia punya treatment pun padu. Okay, so dapat semua sekali. InsyaAllah. Okay, so next. Okay, ini antara cubaan saya untuk apa panggil? OOTD. OOTD. Lebih kurang macam tu. So kepada mereka yang kuat ataupun yang suka OOTD, so anda wajib untuk qualify trik-trik yang ada di Prudential. Sebab kenapa dia tiba-tiba hilang rasa saya lah, kalau saya malu, saya segan. Saya pun malu orangnya. So tiba-tiba rasa hilang semua benda tu. Tiba-tiba nampak je spot ni, ambil gambar. Kita buat cubaan-cubaan untuk OOTD. So macam ni lah. Ni cruise ke Krabi dengan Abang Akram. So ada kegelapan sikit waktu tu. And then Star Club Portugal pun sama juga, kegelapan sikit, banyak berjemur. And then Hong Kong. Hong Kong ni pun antara yang menarik lah. Dia trip yang ad hoc daripada Shenzhen, tapi memang super menarik. Peluh yang cakap lah. So waktu ni lah kita orang jumpa apa. Waktu tu baru awal-awal jadi AJY full time. So tengah nak meningkatkan income semua tu kan. So bila tengok kebab kecil RM50, terkejut nak makan. Ya betul kebab ni kan. Tak apalah. Makan biskut je lah. Lepas tu datanglah orang-orang yang senior, leader-leader. Tak betul makan-makan, nanti akak belanja. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kak. Okay, right. So next. Okay, so ni antara reward yang lain. Star Club Portugal. So Portugal ni menarik lah. Sepatutnya saya pergi beramai-ramai dengan grup-grup besar grup. Syukur Alhamdulillah pada waktu nak pergi Star Club Portugal ni, Alhamdulillah wife saya due untuk melahirkan anak yang ke-3. So kita bincang dengan leaders, dia kata okay, dia pergi juga tapi pergi dengan geng lain. So saya pergi ke Portugal seorang diri daripada grup ni, tapi saya jumpa grup-grup yang lain. So buat kawan baru. So pergi dengan grup sendiri best, pergi dengan grup lain pun best. So kita boleh belajar dengan Prudential. Orang-orang di Prudential insyaAllah semuanya positif. So kalau yang tegang ni adalah SMS yang ditunggu-tunggu. So bila kita qualify Star Club, nanti akan dapat semua lah. Dia Star Club Portugal qualifier, ready to travel, please be informed, you are in group. Semua tu dah bagi dah. Kita ni semua ada. Kita datang berlenggang bawa pasport je. Saya waktu Star Club ni pun, saya pun terkejut. Ya betul ni Star Club kan. Sebab rasa macam tak setimpal lah. Sebab waktu kerja dulu kat doktor tu macam kalau kerja ni kan, macam banyak gila Star Club zaman tu kan. Tapi ni entah apa-apa sangat, adalah buat sisi kerja kan. So Alhamdulillah qualify. So rasa nak repeat setiap tahun tu bersama-sama dengan kita semua. InsyaAllah kita semua boleh qualify Star Club. InsyaAllah. So bila pagi tu pula, kita datang dari Pontian. Naik kereta
Betul, alhamdulillah ada adik ipar saya teman kan. Tu leader saya ada meeting time tu. So bila datang, tiket tak ada kat tangan. Ada kat tangan apa? Ada bag luggage, ada pasport je. Tiket tak ada kat tangan. So selagi saya tak jumpa tiket, saya rasa macam setakat scam lah. Lepas tu follow je dia punya ni, tiba-tiba dapat tiket. So tiket tulis, tiket to Dubai, and then next tiket Dubai to Portugal. Waktu tu saya cakap, okay right, ni betul saklap. Lepas tu habis lah, lupalah. Padahal waktu tu wife baru 5 hari kot. Tengah 5 hari lahirkan anak kot. Kita pun bagai lupa kejap, balik, bayarlah cukai dah. Tak ada masalah, semua okey, insyaAllah. Okay, bawah ada pula free energy Shenzhen. Itu memang kita buat lah, Shenzhen tu kita yang punya. What happened in Shenzhen, stay in Shenzhen. Ada yang pergi, macam-macam lah, tak nak kata lah. Okay, yang seterusnya, Hong Kong. Ni yang kedai kebab tu saya kata. Nampak menarik kebab ni, tapi waktu dalam hati rasa macam nak menangis. So, dia bagi tamparan lah, kerja lah kuat. Dia bukan sebab kebab RM20 tu mahal, sebab income kita je yang tak besar. So kalau income kita besar, RM20 kebab tu tak ada apa rasanya, insyaAllah. So Saklab Krabi, ni pun trip by Prudential. So memang Krabi tu kita yang punya waktu tu. Okay, right, so enjoy. Okay, so next. Okay, recognition. Selain daripada income, selain daripada reward tadi tu, ada juga recognition. So MDRT. Okay, MDRT ni semuanya idaman semua ejen lah. MDRT ni apa? Top of the top lah. Macam tadi Star Club, Wealth Planner, Prudential, Executive Wealth Planner, semua ni is Prudential punya recognition. MDRT ni adalah worldwide punya recognition. So siapa MDRT, bagi ke US, orang kenal, ni MDRT, power. Kalau bagi ke India, dia power. So MDRT ni memang diidamkan. So ada dia punya cara nak qualify dia. So nanti kita boleh refer dekat leaders ataupun introducer masing-masing. So kalau yang bawah ni pula, Wealth Planner terbagi kepada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. So first Prudential Wealth Planner, kedua Executive Wealth Planner, Senior Wealth Planner, Premier Wealth Planner, and Master Wealth Planner. So mungkin terlalu awal, tapi just nak beritahu, recognition ni ada untuk kita semua supaya kita nak memahatkan nama kita dalam sejarah di Prudential ni. So kita nak jadi yang luar biasa kan. So insyaAllah kita kerja sama-sama di Prudential. Kerja kuat lah. Untuk siapa? Untuk income family kita. Dan juga untuk semua ni. Okay, so next. Okay, career path. Okay, sebagai contoh, kalau waktu doktor dulu, kan kita nak jadi houseman selama-lamanya. Sorry kalau saya tak cerita career yang lain sebab saya tahu yang doktor saja. So semua saya rasa sama. Engineer ke whatever career lah, saya hormati dan semuanya ada dia punya ranking tu kan. Kita bagi ranking, career path kan. So sama juga dengan Prudential. So kita ada career path. So career path dia, jom kita move next. Okay. So dekat sini, kalau kita refer gambar yang belah kiri ni, kita ada belah kiri personal development and yang belah kanan tu adalah agency building. So kalau personal development ni maksudnya buat personal sale lah. Boleh je, tak salah, buat lah. Buat personal sale, dapat juga income untuk family, dapat juga masa untuk family, semua tu. So kalau nak extra lagi, buat agency building. Sebab kalau kita dah rasa kemanisan dalam bisnes ni, dari segi insyaAllah, dari segi income, dari segi masa tu, kenapa kita tak berkongsi dengan kawan-kawan, dengan family, dengan klien. Klien pun dah claim beberapa kali. Takkan kita tak nak kongsi? Jom lah buat sekali. Alang-alang kan, kau pun dah tahu kepentingan, jom buat sekali. So benefit ni dapat kat family kau. So kita add value to people. So kita add value to client and kita add value to kenalan kita dalam bisnes ni juga. Sekarang ada pepatah Afrika berkata, if you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together. So kita nak pergi lebih jauh kan. Maksudnya bukan dari segi income saja. Kita nak segi dari excitement, dari potensi diri semua tu. So jom kita buat bisnes ni dan aim untuk buat legacy kita bersama-sama dengan kawan-kawan kenalan kita bersama. Okay, so next. Okay, berbalik kepada income tadi tu. Kalau tadi kita cerita pasal income personal saja. So ini kalau in term of leadership. So once promote to unit manager 2, agency manager, senior agency manager. So insyaAllah income tu pun akan bertambah juga. So yang tu tak perlu risau sebab kita fokus on developing ejen-ejen yang hebat yang next. Ejen yang lebih hebat daripada kita. So kalau kita dah capai macam ni, so kita aim untuk develop ejen yang lebih hebat lagi. Dulu saya pernah buat macam ni, so buat lebih lagi, buat lagi. So that kita boleh promote ramai orang berjaya di sekeliling kita bersama-sama. Yang income ni tak perlu risau, dia akan datang sekali nanti. Okay, right, so next. Okay, tak lain tak bukan is reward family lah. Sebab pada peringkat awal, just memang ada pengorbanan, memang ada tangisan, memang ada
pujuk rayu, semua tu normal, tapi tanpa pengorbanan tak adalah semua yang kita idam-idamkan kan. Sebab ramai yang berjaya kat luar sana tu macam-macam pengorbanan dia orang. Kita je tak tahu. Kita nampak dia tak jaya. Macam contohlah kita tengok Elon Musk contoh. Dia hebatlah billionaire tapi tahu tak dia punya pengorbanan macam mana? Ramai orang tak tengok mana tu. So yes, pada peringkat awal kita ada pengorbanan dan alhamdulillah at one point kita akan sampai satu tahap waktu tu kita dah boleh reward balik kepada family kita. So kena explain lah, kena terangkan kepada family. Okay, saya dah nampak jalan, saya nak buat ni betul-betul, doakan saya, bagi timeline. Contohnya 2 tahun, setahun. So kena hormatilah timeline tu. Tu je lah kuat untuk benda tu. Sebab jalan dah ada lah. Okay, right, so next. Okay, so alhamdulillah ada sedikit masa bersama keluarga dan trip-tripnya kalau saya jalan pun basically trip family saya is trip prudential lah. Jaranglah trip sendiri. Nak pergi tiba-tiba ada tripnya. So bawa sekali family. So mana yang sesuai bawa anak sekali. Mana tak, bawa wife saja ataupun pergi seorang lah. Tapi sekarang dah boleh lah bawa wife. Okay, right. So alhamdulillah wife saya juga seorang doktor. Dan doakanlah, antara impian yang tertinggi adalah dalam tempoh 2 tahun, insyaAllah beliau akan berhenti sebagai orang doktor dan fokus kepada anak-anak sahaja. Doakan, insyaAllah. Okay, so next. Dan sama juga, kita bagi keselesaan kepada keluarga kita. So, kita slowly lah, kita grow slowly. So, banyak lagi, jauh lagi, ramai lagi yang jauh lebih hebat. So, yang penting is family kita lah. Kita fokus kepada upgrading our family punya life, insyaAllah. So, next. Okay, so apa peluang dan macam mana kita nak mula bisnes ni? Mungkin dah tahu dah jalan semua ni. So, macam nak tahu macam mana nak mula tu kan? Okay, so next. Okay, so ni statistik. Statistik dalam Malaysia sekarang ni kita punya masyarakat, kita punya penduduk ada 33 juta lebih kurang macam tu. So 35% daripada 32 juta tadi tu ada insurans, ada takaful. Tapi ada pun kecil je. Average coverage pun lebih kurang 56,000. Ni kalau kita cakap pasal hibah lah, pasal hibah takaful ataupun nyawa punya coverage. So apa opportunity kita? So kita boleh jumpa diorang ni, kita tambahkan lagi awareness dan boleh upgradekan lagi. Sebab 56,000 kalau seorang balu dapat duit 56,000 ni bersyukur. Tapi kalau kat belakang tu, kat rumah ada 6 orang anak kecil-kecil lagi nak besarkan. So 56,000 zaman sekarang ni nak makan apa? Bayar hutang arwah suami habis dah, tak ada apa. So tanggungjawab kita lah untuk sampaikan. Kita dah tahu dah. So jumpa diorang, kita sampaikan diorang. So kita bantu diorang untuk sediakan perlindungan tu. Itu peluang yang pertama. Peluang yang kedua yang lebih besar adalah statistik dekat Bank Negara menunjukkan 65%. Saya ulang sekali, 65%. Ramai tu yang langsung tak ada coverage, no coverage. So lebih kurang dalam 20 juta individu yang belum ada perlindungan langsung. So tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita lah. So kita dah belajar, kita dah tahu, so kita share the awareness kepada mereka. Alright, so next. So itu kalau kita cakap asal Malaysia punya penduduk. So kalau kita kecilkan sedikit dalam setiap individu. Setiap daripada kita ada keluarga sendiri. Kita ada kawan sendiri. Kita ada rakan kerja sendiri. Kita ada jiran kita sendiri. Kita ada rakan hobi kita sendiri. PUBG semua tu kan. So society kita sendiri. So setiap daripada kita ada kita punya prospek tu. So what happen is, mudah saja bisnes ni. So join the training, kita ajar. So share the ilmu, share the knowledge kepada individu-individu ni. So that kalau mereka setuju, alhamdulillah jadi klien. Tak setuju, tak apa, kita share the awareness. So one time kalau dia teringat ataupun dia terdetik nak buat, dia akan cari kita balik. Okay, next. Dan daripada klien-klien yang kita dapat ni tadi lah, kita boleh kembangkan lagi jadi referral. Contohnya tadi lah. First, dia single. Dia seorang je buat medical card. Lepas tu tiba-tiba dia kahwin pula. So dia buat untuk wife pula. Lepas tu tiba-tiba dapat anak pula. So buat medical card untuk anak. So macam itulah yang berlaku dalam tempoh 5-6 tahun yang lepas. 5 tahun saya dalam Prudential. So kembang daripada klien macam tu sahaja. Pada 2-3 tahun pertama, yes, kita kena kerja kuat lagi. Dan 10 tahun yang pertama lah, kita kena kerja untuk kita fokus bagi benefit kepada prospek ataupun klien-klien kita ni. So dari situ kita dapat trust dan dari situ juga kita boleh grow kita punya legacy dalam bisnes ni. So daripada klien-klien ni lah boleh jadi kita punya insyaAllah rakan niaga kita bersama-sama, legacy tadi tu. Okay, so next. Okay, so ni peluang yang saya nak kongsi kepada mereka yang mungkin terdetik. Okay lah,
saya dah lambat jalan, saya nak turn full time. Sekarang saya dah kerja, saya ada komitmen. So macam mana? So what happen is, dalam Prudential kita ada satu program namanya EDP, Elite Development Program. So Prudential boleh bagi finance amount, maksudnya boleh bagi allowance bulanan selama 12 bulan pertama mengikut dalam jarum tadi lah. Ada yang 2,000, ada yang 3,000, 4,000, 5,000. So ada syarat-syarat dia yang boleh go through dengan leader dan introducer masing-masing. So the point is ada peluang untuk full time tu. So 2, 3, 4, 5,000 ni dia bukan untuk kemewahan ke apa. Dia adalah untuk batu loncatan supaya kita fokus dalam bisnes ni dalam tempoh 12 bulan yang pertama. So kita nak recover income kita yang asal dan juga lebih. Kalau nak dapat income yang asal je, baik stay kat tempat kerja sama kan. So kita nak lebih so that kita boleh grow lebih laju dalam Prudential ni. Sebab kalau buat part time pun boleh, tak salah. Cuma kalau part time full time kita ada lebih banyak masa untuk buat takaful punya aktiviti lah. Okay, right. So ini peluang. Mungkin ada yang tertanya, macam mana kalau nak? So ni jawapan dia. Ada EDP. So kalau nak tahu lebih lanjut, boleh discuss nanti dalam breakout room. Okay, so next. Okay, so macam mana nak mula ni? So mula bertindak, simple aja. First, kena lulus peperiksaan TB dan PCE. So secepat mungkin setlah exam anda dengan introducer anda masing-masing dan leader anda masing-masing. Sebab tanpa TB dan PCE, tak adalah semua cerita ni. So dia kena mulakan dulu. And then yang kedua pula, kena hadir kelas mingguan. Sebab semua info takaful ada dalam kelas. So kita dah sediakan lah. Dalam subgroup JB kita ada part-time agent meeting pada hari Senin dan training untuk semua agent full-time dan part-time pada hari Rabu. So inilah majlis ilmu kita setiap malam. Kalau dulu kat sekolah ada kelas malam kan. Ni kita dah meningkat dewasa, ada kelas malam juga. Dan kelas malam ni boleh mendatangkan keuntungan untuk keluarga juga. So ada sedikit pengorbanan. Ya mungkin boleh rehat dengan anak, boleh baring-baring apa ataupun dengan family apa. Tapi korban dah sedikit masa anda, teman-teman yang muda-muda ni, untuk masa depan yang lebih kita rasa macam best lah. Kita nak enjoy kan. Okay, right. So buat masa sekarang kita letak kat Softkey, insyaAllah physical. So let's say kalau ada apa-apa info, kita akan tukarkan kepada Zoom, bergantung kepada situasi semasa. Okay, right. So next. Okay, so modal permulaan. Mungkin ada yang tanya kat saya kenapa saya tak buka klinik je, berhenti doktor, bukalah klinik. Kan ramai macam tu kan. So ni pendapat saya lah. Kalau saya nak buka klinik kat Pontian, modal dia lebih kurang dalam 240,000, 250,000 tunai. So keluarga saya bukan keluarga yang boleh dapat 250,000. Mak nak pinjam tak boleh. Takkan macam tu kan. So kita kena kerja kuat lah. Nak buat loan pun takut. Buat loan tapi macam nak datang duit kan. So nak buka bisnes tu dalam Prudential sangat mudah. Sebab kenapa? Modal dia RM80 SMTDE, PCE RM85, registration RM70. Total RM240 je. RM240 je. Tak payah nak buat pinjaman loan ke apa. RM240 ni sahaja kita boleh dapat tiket untuk jadi seorang jutawan Prudential. Okay? Sebab potensi income dalam Prudential ni tak ada hard limit. You do more, you get more. Simple. You tak buat, stop lah. So kita tak nak macam tu. Kita nak kerja kuat waktu muda ni, sementara sihat, sementara ada daya ni. Okay, so next. Okay, the good part is kepada anda yang join program TCT malam ni, so anda akan terima gift voucher berjumlah RM50 jika anda punya TBE PCE settle registered agent tu by 21 April 2022. So settle ni anda akan dapat RM50 voucher. So maksudnya dari 240 tu tolak RM50. So modal permulaan bisnes anda hanya RM190 sahaja. So lagilah RM190 sahaja modal tapi boleh dapat tiket sebagai seorang jutawan Prudential. Okay, so next. Okay, so macam tadi lah, setiap langkah tu bermula dengan langkah pertama dan mereka ni lah yang ada waktu langkah pertama saya. So terima kasih kepada Ustaz Edwin, Din, Puan Pak E, Kak Ina, Eza dan Zaid. So mereka antara banyak membantu saya lah dari awal sampai ke sekarang. So terima kasih banyak kepada semua. So next. Dan tak lain tak bukan, terima kasih juga kepada semua subgroup JB. Tanpa anda, tak adalah saya sekarang ni. Right, so rasanya itu sahaja daripada saya.
Okay, terima kasih. Okay, alright. Macam mana kawan-kawan semua, macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay, Dr. Arif dia dah berkongsi bermula dengan kenapa beliau terceburnya dalam industri takaful dan kenapa beliau boleh tercebur dalam bidang bisnes. Okay, untuk buat satu keputusan daripada kita kerja bersama dengan orang untuk kita memulakan bisnes ini bukan satu keputusan yang mudah. Tapi Dr. Arif dia dah share tadi kenapa beliau membuat satu langkah kan, dan beliau dipermudahkan, sebenarnya dipermudahkan Allah, dipermudahkan Tuhan, ditunjukkan jalan. Inilah sebenarnya yang beliau cari. Okey. Saya sebenarnya dah tengok sharing Dr. Arif ni banyak kali, tapi setiap kali saya dengar inspiring dia tak pernah habis. Dan beliau sebenarnya salah seorang cikgu saya dalam awal pembibitan saya dalam industri takaful ni. Okey. So, macam mana semua? Masih okey lagi ke? Masih okey lagi ke semua? Kan? Sebab kalau saya teruja. Walaupun saya dah ada dalam industri ni, saya masih lagi teruja. Lagi-lagi yang part tu tadilah, income tadi tu. Kan? Part income tu sebenarnya kita tak pernah sangka. Kan? Boleh ke kita dapat banyak gaji sebanyak tu? Sebenarnya boleh tuan-tuan, puan-puan semua. Kan? So, kat sini semua achievable. Dekat sini semua boleh. Kalau kita buat, kita dapat. Alright, so tanpa membuang masa, ini kita sediakan satu sesi khas kepada semua hadirin hadirat yang ada pada malam ni. Okey, tuan-puan semua boleh unmute. Okay, sekiranya ada apa-apa soalan yang boleh tanya secara terus kepada Dr. Arif kita. Dan ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan segan, okey, boleh tulis di ruangan chat yang kita sediakan di Zoom ni. Okey, so boleh tulis soalan anda semua di sana. So saya akan tolong bacakan, saya akan tolong tanyakan pada Dr. Arif. So Dr. Arif akan berkongsi kan secara live apa yang jawapan yang tuan-tuan dan puan-puan semua carikan. Okey. So ada ke yang nak bertanya sekarang? Boleh unmute. Okey. Kalau ada tanya je. Tak ada masalah. Walaupun Dr. Arif ni pada saya idola, orang yang dihormati, tapi beliau sangat humble. So tuan-tuan dan puan-puan semua tak payah segan nak tanya. Tak perlu ada protokol pun. Kan Dr. Arif ni okey je untuk jawab. Dan kalau minum sama-sama, tu cari je dia dekat Pontian, kat mana? Kat Kopi Tenggit. Itu dia dekat sana. Itu memang tempat dia. Okey. So orangnya sangat humble. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, tanya saja. Okey, inilah masanya. Sebab nanti kalau dah habis sesi ni kan, nak cari Facebook Dr. Arif ni mungkin tak jumpa kan. So mungkin dia punya reply dia berbeza. Tapi yang ini Dr. Arif akan jawab secara live. Okey. So ada tak yang nak bertanya? Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan semua. Saja nak. Ada yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan tu? Dina. Okey. Dina. Assalamualaikum, nama saya Dina. Okey. Saya nak tanya, kalau macam contoh kan, saya ada anak tingkatan 4 seorang, tingkatan 3 seorang. Tahun depan baru SPM. Kan dia punya umur kelayakan kena ada SPM. Jadi kalau saya join, lepas tu dia boleh macam ni, saya join. Lepas tu contoh bila anak saya dah ada SPM tu, dia boleh macam sambung tak? Okey, right. Lepas satu lagi nak tanya, Okay. sebab ada juga kawan yang approach suruh masuk Zurich. Macam apa kalau kita nak kata, bukanlah nak kata nak bezakan, bukan nak jatuhkan yang lain, cuma apa yang Prudential ni lebih bagus daripada company yang lain, macam tu lah. Okey, boleh kan Encik Munir? Saya memang mengalur-alurkan untuk Dr. Arif jawab. Okey, terima kasih. So ada dua soalan. Soalan tu Puan Dina Puan Dina tengah, boleh unmute? Tak ada masalah. Okey, so Puan nak tanya dulu. Puan dengan Puan Harinah siapa? Klien, kenalan, kawan? Saya kenal masa ada jumpa kat restoran. Waktu tu tunggu lama nak order. Lepas tu waktu tu berbual je lah. Kenal macam tu je. Okey, alright. Dah jadi klien betul? Belum.
Belum. Oh, okay, right. Okay, right. Okay, thank you. Sajak tahu juga. So, first of all, nak cakap ni lah, saya amazed lah. Sebab tak sangka. Tiba-tiba saya dengar ada anak umur anak 14 tahun. Wow, terkejut. Okay, so nampak muda sangat. So, hebat. Puan. Tingkatan 4 seorang, tingkatan 3 seorang. Tingkatan 4. Lagilah saya terkejut. Okay, right. So macam ni Puan. Basically yang pertama, the best part is business ni kita boleh legacy kan. So yang tu kita akan terangkan lagi lah. Saya yakin Puan Ina akan terangkan lebih lanjut di dalam backup room nanti. So business ni boleh legacy kepada anak-anak. Basically itu adalah impian kita semua, AJ6 Prudential. Sebab kita dah kerja kuat. So kerja kuat kita ni akan pas kepada anak nanti bila diorang dah besar. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya betul, saya tak nafikan kita banyak operator takaful dalam Malaysia sekarang ni. Banyak sangat company. So semuanya bagus, bagi saya semua bagus. Product wise semua bagus. Tapi the most important thing is culture ataupun kasih sayang dalam agensi tu. So setakat ni, sepanjang saya 5-6 tahun ni, kasih sayang yang saya nak tu ada dekat Star Group JB. So tanpa fikir panjang, memang saya pilih Star Group je. Dan dalam masa sama, saya hormati semua grup-grup yang lain ataupun company yang lain. Jawab ke soalan Puan? Okay. Kasih sayang, insyaAllah. Hebat, Masya Allah, hebat jawapan daripada Tuan Ari. Dan hebat juga soalan daripada Puan Tina. Kan, betul soalan tu antara perkara yang dibelenggu kebanyakan masyarakat sebenarnya, kebanyakan ejen-ejen takaful ni. Okay, so Dr. Ari dah bagikan jawapan. Dan betul, kan, dekat Malaysia ni operator takaful banyak. Dan semuanya under bank negara. Dan semuanya dia punya terms and condition, segala syarat, segala produk, segala plan semua adalah guideline daripada bank negara. Jadi pucuk pangkal ni benda yang sama, cuma yang membezakannya ialah culture. Okey, culture tu yang membezakan sebenarnya. Kadang ada orang selesa kat sini tapi selesa kat sini. So terpulang pada masing-masing. Okey, terima kasih Puan Dina untuk soalannya. Okey, so seterusnya kita ada soalan daripada saudara Hakim. Okey, apa pandangan Tuan tentang seseorang bila beliau mengatakan bahawa ejen takaful ni hanya untuk mengambil duit mereka, sedangkan ejen takaful ni ingin datang untuk membantu beliau? Okey, so Dr. Arif dipersilakan. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. So basically bagi saya setiap pekerjaan adalah imbuhan dia. Sebagai contoh, doktor sebagai doktor kerajaan ke doktor swasta pun, diorang pun akan minum juga kan atas usaha diorang. Dah belajar 5 tahun, dah belajar 10 tahun. So lagi banyak ilmu dia, lagi besar lah punya income tu kan. So income tu datang dari mana? Daripada cukai, daripada orang yang bayar dekat swasta semua tu. So sama juga dalam bisnes ni. So kita tak boleh tutup mulut ataupun nak ubah cara orang tersebut bercakap. So bagi saya, kita fokus pada matlamat utama kita lah. Niat kita macam tadi Hakim kata, sedangkan ejen takaful ni datang untuk membantu. Aduh, macam mana? Okay kan? Okay, alright. Sedangkan kita nak bantu diorang kan. So kita fokus dekat situ saja. Sebab bila ada orang condemn macam tu normal. Basically tu normal. Datang ambil duit je. So macam kita ambil duit tu sebenarnya tanggungjawab tau. Sebab bila dia buat medical card dengan kita, syarat untuk dia dilindungi, dia kena bayar bulan-bulan kan. So tanggungjawab kita kena ingat lah. So jangan risau. Itu salah satu tanggungjawab kita. Kita fokus kat tanggungjawab kita sahaja. Dia rasa orang condemn apa, it's okay. Kita doakan kesejahteraan diorang sahaja. InsyaAllah. Jawab ke Hakim? Okey, kalau saya baca terus boleh? Assalamualaikum. Boleh. Adakah ada gaji basic? Okey, Husna ada bertanya. Maaf saya bertanya, adakah Prudential ada gaji basic? Okey, ada yang EDP ada EDP tadi tu. Nanti kita akan kongsi dalam breakout lebih detail. Ya, betul. Untuk menjawab soalan Husna tadi, ada tadi Dr. Arif ada share dekat satu slide yang EDP tu. Okay, tapi kalau untuk dapatkan perjalanan lebih lanjut, kita akan jumpa selepas ni dalam sesi breakout nanti. So nanti introducer akan terangkan dengan lebih jelas. Okey. Terima kasih Husna untuk soalannya, dan terima kasih juga Hakim tadi untuk soalannya. Kan soalan yang luar biasa. Kan so
Terima kasih sebab tak semua orang berani untuk bertanya. Kan? Tapi mungkin banyak soalan kat kepala, cumanya malu ataupun segan nak bertanya. Tapi tak apa tuan-tuan, jangan malu, jangan segan. Tulis saja di ruangan chat. Tak ada siapa nampak siapa yang tulis. Okay, alright. Okay, so kita ada soalan daripada Hafifi. Adakah ujian untuk melepasi sebagai ejen ni sukar? Okay, kalau saya suruh Dr. Arif jawab, nanti orang kata, dia boleh lah, kata senang sebab dia doktor. Saya ni tuan-tuan, saya akan menjawab soalan Hafifi ni. Okay, Hafifi. Okay, so untuk pengetahuan Hafifi, soalan dia tak susah, tak senang. Sama macam kita jawab soalan nak ambil lesen kereta, lesen motor. Ngadap komputer, jawab A, B, C, D. A, B, C, D. Itu saja. Okay. Saya bercakap ni, saya bagi jawapan ni atas dasar saya ni seorang pemegang sijil SPM sahaja. Okay. Tak, saya tipu. Saya adalah pemegang ijazah lah. Tapi dari segi pengalaman saya, ejen-ejen baru yang masuk ni macam-macam background. Kan? Ada yang lepasan SPM sahaja, ada yang tapi apa yang feedback dapat daripada diorang, soalan tu tips dia senang sahaja. Baca boleh jawab. Dan untuk bahan bacaan tu jangan risau, kita akan sediakan semuanya. Jangan risau. Benda tu kalau Hafifi baca, keluar tu, masuk tu nak duduk tu senyum. Kan biasa tengok kan senyum. Oh, mudah je. Jangan risau, dia tak sesusah soalan matematik tambahan. Okay. Boleh saya tambah sikit Munir? Boleh silakan. Saya pun bersetuju macam Cik Munir cakap, dan saya sangat suka lah, betul. Dia mudah, cuma jangan ambil mudah. Dia mudah, jangan ambil mudah. Sebab kalau ambil mudah maksudnya santai je tak baca kan, memang tak juga lah. So kena ada usaha juga. Okay, bahan bacaan semua macam Munir kata tadi akan disampaikan. Betul, jangan risau. Okay, alright, terima kasih Hafifi. Terima kasih Hafifi sebab kalau tak tanya tak tahu. Kita mesti duk ingat, susah ni sebab dia punya imbuhan ni agak besar, mesti soalan yang susah. Tak. Baca je insya-Allah boleh jawab. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Muhammad Rifki. Okey, salam. Bagaimana doktor mengekalkan momentum dari hari pertama doktor bergelar sebagai seorang ejen insurans ataupun ejen takaful sehingga hari ini? Sebab dia mention doktor, so doktor kena jawab. Okey, right. Subhanallah. Okay, momentum. Okay, right. So, bagusnya kita dalam industri ni, tambah-tambah dalam Sagut JB, kita akan diajar untuk berimpian. Sebab apa? Setiap daripada kita ada impian. Cuma impian kita mula terkubur apabila kita menceburi dunia realiti. Dunia realiti biasanya lepas kerja, lepas belajar lah. Lepas belajar, nak kerja, nak kahwin semua kan. So bila kita nampak realiti, contohnya income ni nak beli kereta ni, dia tak kena. Income ni nak bagi anak bini macam ni, dia tak kena. So kita dah mula, tak apalah, tak payah impian lah. Follow je lah apa yang kita lalui sekarang ni. So dalam bisnes ni kita mula diajar untuk berangan-angan balik dalam keadaan yang tersusun. Maksudnya ada objektif, ada macam mana nak susun semua tu. So bila kita punya impian cukup besar, insyaAllah momentum kita akan jalan lancar. So pada peringkat awal mungkin nak lepaskan diri kita saja dengan anak-anak contohnya. So lepas dah sampai satu level, kita nak lepaskan untuk family pula di kampung. Dan lepas tu pula kita nak lepaskan tanggungjawab ataupun asas untuk anak buah ejen yang kita bawa pula sekarang ni. Dulu dia tak ada income tetap, so sekarang kita nak ada income tetap pula. So insyaAllah momentum tu akan sentiasa ada. So kena cari big why kita yang jelas lah. Kalau tanpa big why yang jelas, momentum tu agak sukar. Tapi jangan risau, Sagroup ada caranya. So join training je, insyaAllah. Okay, alright. Terima kasih doktor. Terima kasih juga pada tadi siapa nama? Rifki kan? Rifki. Jangan risau, dalam Sagroup JB ni secara khususnya kita akan bantu kalian semua untuk bagaimana untuk sentiasa ada excitement. Sentiasa ada rasa apa benda yang kita nak kejar, sebab apa aku dekat sini. Okay, so Rifki jangan risau insyaAllah. Okay, so seterusnya kita ada satu soalan daripada Azri. Assalamualaikum doktor. Sebelum ini saya ada join satu company takaful. Hampir 6 bulan saya tak ada close case atas sebab-sebab tertentu dan saya di-terminate dari company. Adakah ada potential dan Sagroup ni jika ada berlaku keadaan sebegitu akan di-terminate juga? Okay. Okay, alright. Thank you.
Okay, jawapan dia Encik Azri Okay, Encik Azri dengan Abang Syaril kan, Abang Syaril dengan Encik Zaid kan. So saya yakin nanti Encik Zaid akan terangkan lebih lanjut dalam breakout room. Betul? Baik, terima kasih. Okay. Alright. So nanti Cik Azri harap jangan keluar dulu. Walaupun soalan dah dijawab, kan? Jangan keluar dulu sebab lepas kita akan masuk dalam sesi breakout. So dalam breakout tu akan lebih jelas untuk kita tanya terus berkenaan dengan apa soalan-soalan yang ada tadi. Okay, alright. So terima kasih pada Azri untuk soalannya. So ada tak yang lain-lain nak bertanya? Silakan. Kan? Tanya je banyak mana dalam ruangan chat ni selagi masa masih ada. Selagi pihak moderate, pihak organizer kata stop, tak ada. Sekarang ni masih lagi terbuka. Okay. Assalamualaikum. Saya nak tanya boleh? Waalaikumsalam. Boleh. Siapa tu? Saya Hazim daripada Shah Alam. Saya nak tanya dua soalan dekat Tuan. Berdasarkan pengalaman Tuan kan, biasa kita ada prospek kan, daripada family, kenalan, kawan-kawan semua kan. Biasanya kita berjaya close ni mostly daripada berdasarkan pengalaman Tuan lah, daripada orang yang kita kenal ke orang yang kita tak kenal. Itu yang pertama. Kedua mungkin soalan nakal sikit lah. Tanya, biasanya orang kata bila start jadi ejen takaful ni dia kata kawan-kawan lari je. So nak tanya betul benda tu jadi ke dekat Tuan? Itu je. Terima kasih. Okay, alright. Terima kasih. Cik Azim Cik Azim daripada Shah Alam. Okay, alright. Cik Azim, saya jawab yang soalan pertama dulu. So pada peringkat awal, saya banyak kita panggil FRA. FRA itu friend, relative dengan associate lah. Maksudnya kenalan kita. So simple je. Saya tak nak share banyak, saya share yang ringkas saja. So basically waktu awal saya belajar, saya dah tahu lah macam mana nak present pasal medical card. So saya punya introducer ataupun leader saya bagi tahu, okay Arif, kau dah belajar ni kan? So kita bagi touch. So dalam tempoh seminggu ni cuba terangkan benda ni kepada 10 orang and then minta dia feedback macam mana kau present. So basically saya jumpalah kawan-kawan, saudara mara semua tu untuk terangkan dan minta feedback diorang. Itu je yang saya ulang. Dan dalam peringkat awal tu lah mula masuk kes. Boleh terang-terang dia kata, okey lah, cuba kira untuk ni. Macam tu lah permulaan dia. Dan yang kedua, dalam tempoh kita jumpa FRA ni, dalam tu juga kita kena reject. So normal. This business is business rejection. So ramai klien yang ramai kawan-kawan yang reject pada peringkat awal. Tapi ingat je, stay long and stay strong. So sebab kadang-kadang kawan-kawan ni dia dah kenal kita, dia rasa macam alah ni kejap ni ni hanya tai ayam je. Tak apa, it's okay. Kita tahu matlamat kita. Takkan dia orang nak ubah matlamat kita. Matlamat kita first untuk bagi lifestyle yang baik untuk family kita. Contohnya income semua tu kan. So kita fokus kat situ je. So by time selang 3-4 tahun nanti dia akan datang. Sebagai contoh simple je, adik-beradik saya pun sign up takaful dengan saya pun selepas 3-4 tahun. Tahun pertama, tahun kedua buat dang kan. Tahun ketiga kita dapat. So it's okay, no problem. InsyaAllah rezeki tu ada je nanti kemudian. Okay ke Syed Hafiz? Alright, okay. Terima kasih. Okay, sama-sama. Good luck Okay, terima kasih Encik Hafiz untuk soalan yang ditanya. Okay, betul apa yang Dr. Ari cakap kan. So jangan risau. And insya-Allah kalau Tuhan kata itu rezeki kita, itu akan kita dapat rezeki kita tu. Jangan risau. Okay. So selain daripada tadi yang tuan-tuan dan puan-puan yang dah tanya tadi, ada lagi tak yang nak bertanya? Dipersilakan, masih lagi ada masa. Okay. Okay. Kalau tak ada, tak apa. Okay, kalau tak ada, tak apa. Jangan risau. Boleh simpan soalan tu. Okay, sebab kita akan ke sesi breakout lepas ni. Okay, so apa yang tuan-tuan dan puan-puan semua perlu buat, dekat skrin tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu notification, perlu klik join saja. Okay, klik join automatik akan masuk. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa pada gift voucher RM50 ni. Okay, alright. Dan jangan lupa juga untuk sebelum kita ke sesi breakout, minta tuan-tuan dan puan-puan semua untuk scan QR code ni, okay, untuk dapatkan gift voucher tadi. Okay, kalau tak boleh nak scan sekarang, sebab saya faham ada yang tengah guna handphone, boleh screenshot. Okay, boleh screenshot, nanti boleh scan kemudian. Alright, so offer ni dalam limit masa yang limited. Okay, bukannya sampai tahun depan, sampai hujung tahun, tak.
Okay, so kena refer pada introduksi masing-masing. Okay, so kalau tanpa membuang masa, okay, so jom kita semua ke sesi breakout.